Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di ruangan Facebook Masjid An-Naim bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab 40 hadis sahih tentang kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar, yang memuatkanlah, yang mana diusahakan oleh beliau agar kita ini bila nak berbincang tentang hal-hal yang pelik dan gaib, ia berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih tu tentang apa yang diucapkan berkaitan dengan hari kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka yang kita tak nampak lagi, tapi ia perlu didasari oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi pada malam ini alhamdulillah juga kita sudah berada di kisah kita yang berikutnya, iaitu kisah yang ke-20. Kisah kita yang ke-20 pada malam ini bertajuk Orang yang Menjadi Monyet dan Babi. Perbincangan kita akan bermula dari muka surat 109. Jadi mereka yang memiliki kitabnya, sila kita buka sama-sama muka surat 109, lalu kita dapat baca hadis ini dan kita ambil pengajaran daripada hadis yang telah dimuatkan untuk kita di situ. Baik, di muka surat 109 ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita dapati ianya adalah dari Abdurrahman bin Ghanam Al-Ash'ari, yang mana dia berkata, Haddathani Abu Amirin atau Abu Malik. Dia sama ada Abu Amir ataupun Abu Malik. Al-Ash'ari. Okay. Wallahi. Dan dia kata, Al-Ash'ari beritahuku, demi Allah, tidak berdusta kepada aku, yang mana dia mendengar dari Nabi SAW. Jadi apa yang dia dengar daripada Nabi SAW? Di sini Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira ila wal khamra wal ma'azifa wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqira lihajatin fayaquluna irji' ilaina ghadan. Okay. Jadi di sini Nabi SAW memberitahu kepada kita, nanti pada umat baginda akan datang, dan bagi saya hari ini dia sudah ada lah ya, satu kaum yang menghalalkan al-hira. Okay. Menghalalkan al-hira. Al-hira tu maksudnya zina. Menghalalkan perzinaan. Wal harira, menghalalkan pemakaian sutera. Wal khamra, menghalalkan arak. Wal ma'azif, dan menghalalkan alat muzik. Okay? Wal ma'azif tu maksudnya alat muzik. Dan juga Nabi kata, walayan zilanna aqwamun, akan datang ataupun akan ada kaum yang mana mereka ini nanti pergi ke tepi gunung yang tinggi. Kemudian pengembala akan membawa binatang ternakan mereka pada awal malam. Dia pergi ke tempat yang tinggi, lalu dia bawa binatang ternaknya, okay, pengembala ini, pada waktu malam ni, di awal malam. Dan mereka kemudian, Nabi kata, didatangi seorang fakir ataupun orang-orang yang fakir untuk sesuatu hajat.
Lihajatin. Orang fakir ni boleh kita kata orang yang memerlukan juga. Okey, maknanya tak semestinya dia miskin, tapi dia memerlukan bantuan. Lihajatin, dia kata untuk satu hajat, untuk satu keperluan. Tapi apa yang pengembala ini yang berada di tempat tinggi itu kata kepada orang fakir tersebut, dia kata irji. Okey, irji. Ilaina ghadan. Datang balik, nanti jumpa kita esok. Apa yang berlaku kepada orang-orang ini? Okay, mereka yang menghalalkan sutra, menghalalkan arak, menghalalkan zina, menghalalkan alat muzik tu tadi kan. Kemudian mereka yang tak nak bersedekah tu kan kerana menghalau orang miskin tu. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala fayubayyituhumullah. Sorry, dekat situ kecil ya, saya tak apa nampak. Fayubayyituhumullahu wa yada'ul alama wa yamsahu akharina kiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Yang berlaku nanti kepada mereka, Nabi SAW ingatkan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan mereka. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan mereka pada waktu malam dan membiarkan gunung itu dan yang lainnya diubah menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Diubah menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Baik, ini adalah apa yang Nabi SAW beritahu kepada kita yang akan berlaku kepada mereka yang mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang boleh kita fahami daripada hadis yang ringkas ini? Ringkas saja ya, tidak ada penerangan yang panjang lebar yang dimuatkan dalam kitab kita. Maka di sini saya akan terus pergi kepada pengajaran hadis kita. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang ancaman keras bagi sesiapa yang menggunakan pelbagai hilah untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Tadi Nabi SAW ada menyebutkan beberapa hal yang haram, iaitu zina, minum arak contohnya dalam hadis itu. Jadi orang-orang ini, Nabi kata, mereka mengikut hawa nafsu. Sehingga mereka sanggup mencari pelbagai macam alasan untuk menghalalkan apa yang sebenarnya dilarang dalam agama. Zina adalah perbuatan yang haram. Namun, Nabi kata, ada orang yang menghalalkannya. Okay, ada orang yang menghalalkannya. Okay, nanti saya terangkan lagi ya tentang hal ini. Baik, seterusnya. Yang kedua, sutra diharamkan bagi kaum lelaki sahaja. Jadi pemakaian sutra tu kita jelaslah dalam perbincangan para ulama fiqh bahawa sutra ini orang perempuan boleh gunakan. Tetapi orang lelaki tidak dibenarkan. Seterusnya, pada pengajaran kita yang ketiga, Allah mengubah sebahagian penyembah syahwat kepada monyet dan babi. Jadi Nabi kata apa? Orang-orang ini, iaitu mereka yang mengikut kepada hawa nafsu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah mereka menjadi monyet dan babi hinggalah ke hari kiamat. Adakah kita nampak monyet dan babi ada di sekitar kita, manusia yang berubah? Bagi saya, hadis ini Nabi SAW ingin ingatkan kepada kita, mereka yang mengikut hawa nafsu ini, sikap perangai mereka ni akan berubah seolah-olah seperti monyet dan babi. Maksudnya seperti haiwan yang tidak mengenal rasa malu. Orang yang mana kalau sekiranya dia melihat perbuatan zina adalah perbuatan yang biasa, akan hilang rasa malu dia. Dia akan hilang rasa rasa yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Sehingga dia berani untuk melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan. Dan perkara ini banyak kita lihat ada di sekitar kita pada hari ini. Orang dah tak ada rasa malu lagi untuk buat perkara yang berkaitan dengan zina. Bahkan orang menayangkan di kaca TV, di ruangan sosial media dan banyak yang kita nampak. Kadang-kadang kita nampak secara live pun ada yang buat di bus stop, bawah blok, kolong blok, sebagainya. Kita nampak perkara itu berlaku.
di hadapan mata kita, manusia sudah hilang rasa malunya lantaran melakukan perbuatan-perbuatan yang mengikuti nafsu syahwatnya. Jadi, sebagaimana monyet, sebagaimana babi itu, mereka ni tak ada rasa malu, tapi mereka mengikut kepada nafsu syahwat. Itu binatang, maaf di sini kalau kasar sebutan saya tu. Tapi begitulah situasinya dengan haiwan, dengan binatang. Yang mana makhluk ini Allah ciptakan tanpa ada rasa malu. Kalau mereka ni rasa nak melakukan dengan pasangan tu kan, binatang ni dia akan buat depan manusia. Dia tak kisah pun ada orang ke tak ada orang. Begitulah kalau sekiranya manusia, mereka ni dah tak ada rasa lagi nak menutup aib, dah tak ada rasa bahawa perbuatan zina ni adalah perbuatan yang haram, maka mereka menghalalkan, mereka akan buat apa sahaja untuk menunjukkan kepada orang ramai sebagaimana haiwan yang diberikan contoh oleh Nabi SAW tadi. Begitu juga orang kalau nak dah rasa bahawa arak ini adalah perkara yang halal, dia akan minum sepuas-puas hati, tak kira orang nampak ke orang tak nampak. Maknanya di sini, setiap perbuatan syahwat, dia perbuatan-perbuatan haram, apabila kita lakukan ataupun apabila seseorang dia merasakan perbuatan itu tidak salah dan ia adalah perbuatan yang halal, maka orang ini Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah dia menjadi sebagaimana monyet dan babi. Tapi bukan daripada sudut kita kata fizikalnya, bukan begitu. Namun yang boleh kita fahami di sini ialah daripada sudut kelakuan, daripada sudut sikap, daripada sudut perasaannya yang sudah hilang rasa malu dan sebagainya. Inilah yang bagi saya yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Maka atas sebab itu kita lihat pada pengajaran kita yang keempat di sini, terjadilah kerosakan pada umat ini dan akan disaksikan oleh mereka yang hidup pada masa tersebut. Baik, kita pada hari ini, kita hidup dengan menyaksikan pelbagai macam maksiat yang ada di sekitar kita, yang ada di hadapan mata kita, yang ada dalam rumah kita. Pelbagai maksiat yang dilakukan, yang kadang-kadang kita tidak ada kekuatan untuk menghalang dan mencegah kemaksiatan itu yang berlaku di hadapan mata kita. Maka di sini peringatan yang Nabi SAW berikan kepada kita, orang yang mana dia hidup pada zaman itu, bila dia hidup pada zaman itu, dia akan menyaksikan kerosakan daripada sudut akhlak, daripada sudut perbuatan, daripada sudut orang yang melanggar syariat. Ini semua kita panggil sebagai kerosakan, yang mana dia hidup dalam situasi yang amat mencabar kerana hidup dengan persekitaran yang membabitkan manusia yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam pengajaran kita dalam buku, dia tak sebutkan tentang orang yang naik di atas gunung tu tadi kan, mengembala kambing di awal malam, yang mana tadi ada orang fakir yang datang kemudian disuruh pergi jumpa esoknya. Itu merupakan satu perbuatan yang mana kita boleh relate dengan situasi hari ini. Orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki harta ataupun pangkat, mereka tidak ada rasa untuk membantu orang yang susah. Bahkan mereka akan menyukarkan orang lain. Pada zaman kita hari ini, ia pun sudah berlaku. Kan, susah orang nak minta tolong, susah orang yang nak minta dipermudahkan urusannya. Ada pelbagai macam perkara. Datang hari ini, tak apa, esok awak datang lagi jumpa saya. Nampak ya? Ini yang cuba Nabi SAW sampaikan kepada kita. Nanti akan ada orang-orang yang begini. Datang hari ini, tak apa, esok datang jumpa saya. Dia datang lagi, tak apa, esok datang. Dah datang tu nak jumpa dia susah. Macam tadi kan, pengembala kambing tu, sepatutnya kita mengembala kambing ni waktu siang. Kenapa nak mengembala kambing waktu awal malam? Kemudian naik pula kat tempat tinggi. Kan, itu secara logiknya kita akan fikir begitu. Tapi dia sengaja buat perkara sedemikian bagi mengelakkan orang yang susah jumpa dia untuk diberikan bantuan. Dan orang yang susah ini, bila dia tahu ada pengembala kambing atau ada orang yang
Allah berikan kepada dia dengan rezeki yang lebih sebagainya, dan mungkin pada waktu itu dia bukan susah pun, tapi ada hal-hal lain lah yang dia usaha untuk minta bantuan daripada orang ini. Dia bersusah payah tau naik ke bukit tersebut untuk jumpa dengan pengembala kambing ni. Maksudnya kalau kita nak relate dengan situasi kita hari ini, ada orang dia bersusah payah, berusaha untuk jumpa dengan orang yang boleh bantu dia. Tapi bila dia dah jumpa, bila dia dah sampai depan mata ni, orang yang dia susah payahkan itu tadi halau. Halau tu maksudnya kadang-kadang ada orang kita halau secara kasar. Okay, tapi dia halau secara lembut. Macam tadilah pengembala kambing tu kata apa? Tak apa, esok awak datang jumpa saya. Esok nak datang tu agak-agak boleh ke? Mungkin kita schedule kita very tight. Kita tak dapat nak jumpa dia esok. Dan kita dah datang hari ini. Tapi dia tak boleh pula untuk bantu kita. Ataupun dia tak nak dengar langsung apa yang kita nak bicarakan kepada dia berkaitan dengan keperluan kita itu tadi. Bahkan dia kata datang esok. Kita belum tentu esok kita boleh datang. Kan belum tentu esok kita ada masa untuk jumpa dengan orang itu untuk beritahu kepada dia apa keperluan yang kita perlukan daripada dia. Jadi bila ditunda-tunda begitu, akhirnya orang dah tak jumpa dia lah. Dah sudahlah. Kan macam mana susah dah nak naik ke atas tu. Banyak sangat. Dia punya ujian nak naik bukit tu kan, dah jumpa pula tak dapat, datang esok lagi. Esok kalau datang pun belum tentu nak bantu. Akhirnya orang takkan jumpa dia. Jadi ini kita kata orang yang cuba mengelak daripada menjalankan tanggungjawabnya. Maka itulah kerosakan, antara kerosakan yang akan berlaku dalam masyarakat. Di samping orang yang mengikut hawa nafsu, sebab orang yang mengikut hawa nafsu ini juga kita boleh kata yang merosakkan sosial. Okay? Kalau orang dah mabuk, dia akan mendatangkan banyak isu-isu dalam pada persekitaran dia yang menghalalkan zina ni semua. Kalau alat muzik tu tadi, itu perbincangan ulamanya panjang lah ya, saya tak dapat muatkan. Tapi ada perkara yang dibenarkan, ada perkara yang tidak dibenarkan. Sebagaimana sutera. Okay, sutera, ia dibenarkan untuk orang lelaki, dibenarkan untuk orang perempuan, tidak dibenarkan untuk orang lelaki. Tapi nanti ada orang lelaki yang memakai sutera. Jadi semua perkara ini ia sudah berlaku pada zaman ini dan kita menyaksikan kerosakan-kerosakan tersebut. Benarlah sebagaimana pengajaran yang keempat itu tadi. Yang kata terjadi kerosakan pada umat ini yang mana orang yang hidup akan menyaksikannya. Dan kita yang hidup pada hari ini telah menyaksikan semua itu. Dan apa yang kita baca, apa yang kita bincangkan pada malam ini seharusnya ia menjadi pengajaran untuk kehidupan kita agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghalalkan perkara yang haram dan kita jadilah orang yang berusaha untuk memudahkan urusan orang lain supaya perkara yang susah dapat dimudahkan, perkara yang kita kata rumit dapat dirungkaikan agar semua orang dapat hidup dalam keadaan yang tenang, aman dan bahagia. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk memahami perbincangan ini walaupun ia ringkas, tapi yang paling penting untuk kita amalkan apa yang telah kita bincangkan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.